Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang budiman. Nama saya Muhammad Zuhair bin Zainal. Saya merupakan pensyarah pendidikan bahasa Melayu di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan University Sains Malaysia. Dalam video ini, saya akan membicarakan tentang kajian saya yang bertajuk Minda Kreativiti Peribumi dalam konteks dunia pendidikan. Apakah konsep dan strategi pelaksanaannya? Tuan-tuan dan perempuan sidang penonton yang budiman, pada tahun 2013, dalam sebuah wawancara bicara di Singapura, yang berbahagia Profesor Emeritus Abdullah Hassan telah menyatakan bahawa apabila ilmu sampai ke dalam benak masyarakat, ke dalam benak rakyat, tapi masyarakat ataupun rakyat tidak menerimanya melalui bahasa mereka sendiri, maka ilmu yang diterima tersebut diselubungi oleh konsep dan pemahaman barat. Mereka yang menerima ilmu tersebut selalunya menjadi pengguna kepada produk yang dihasilkan oleh masyarakat barat. Dan mereka juga gagal untuk menggunakan minda sendiri bagi berfikir. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, proses memandaikan para pelajar di seluruh sekolah di Malaysia haruslah menggunakan bahasa Melayu, kerana penguasaan bahasa Melayu dapat membantu mereka untuk memperoleh ilmu dengan cepat. Di samping itu, setelah mereka mendapat ilmu tersebut, minda kreativiti peribumi yang dimiliki oleh mereka akan menjana idea-idea yang mungkin tidak terdapat di tempat lain. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang budiman, pemikiran Abdullah Hassan ini sangat bagus untuk dikembangkan, khususnya ke dalam sistem pendidikan di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui penerapan konsep minda kreativiti peribumi, maka minda para pelajar dapat dirangsang agar mereka mampu menjana idea-idea yang luar biasa berasaskan kerangka akal budi dan budaya setempat. Sehubungan dengan itu, saya telah mengambil inisiatif untuk menjalankan kajian ini. Hal ini disebabkan masih belum ada pengkaji yang melakukan kajian ini secara mendalam, terutamanya terhadap pemikiran yang berbahagia Profesor Emeritus Abdullah Hassan ini. Oleh itu, kajian ini dijalankan oleh saya untuk mencapai dua objektif kajian utama. Pertama, mengenal pasti tema bagi konsep minda kreativiti peribumi dalam konteks pendidikan. Yang kedua, menganalisis tema strategi pelaksanaan konsep minda kreativiti peribumi dalam konteks pendidikan. Dalam kajian ini, minda merujuk kepada akal budi atau daya berfikir. Kreativiti pula merujuk kepada kemampuan mencipta. Manakala peribumi merujuk kepada penduduk asli, bangsa Melayu, etnik Sarawak dan etnik Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang budiman, saya akan meneruskan bicara saya tentang metodologi kajian ini. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan kaedah analisis dokumen dan tumbuhan. Seramai 10 orang pendidik menjadi peserta kajian. Mereka terdiri daripada pensyarah universiti dan guru yang memiliki ijazah doktor falsafah dan juga ijazah sarjana. Pemilihan mereka sebagai peserta kajian dibuat menggunakan teknik pensampling bertujuan. Melalui perisian Atlas TI, saya telah menganalisis teks temu bual peserta kajian dengan menggunakan teknik analisis tematik. Tujuan saya menggunakan teknik analisis tematik ini adalah untuk mengenal pasti dan membentuk tema serta subtema
selaras dengan objektif kajian yang telah saya tetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang budiman. Sekarang saya akan membentangkan dapatan kajian secara ringkas supaya dapat diselesaikan, supaya dapat dilengkapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Baiklah, dapatan kajian yang pertama. Melalui analisis data kajian, saya telah mengenal pasti dua tema bagi konsep minda kreativiti peribumi dalam konteks pendidikan. Iaitu pertama, tema komponen. Yang kedua, tema proses. Subtema bagi komponen ialah kearifan tempatan, kepandaian tempatan, dan keilmuan tempatan. Manakala subtema bagi komponen proses pula ialah proses berfikir aras tinggi, proses pengintegrasian dan penyesuaian, dan proses penghasilan sesuatu yang baru. Maka berdasarkan tema dan subtema yang telah saya kenal pasti bagi objek yang pertama ini, saya dapat merumuskan bahawa konsep minda kreativiti peribumi dalam konteks pendidikan ialah daya berfikir seseorang pelajar dalam usaha mereka mencipta sesuatu yang baru melalui proses berfikir aras tinggi dengan mengintegrasikan unsur kearifan tempatan, mengintegrasikan unsur kepandaian tempatan, mengintegrasikan unsur keilmuan tempatan, dan menyesuaikan hasil ciptaan tersebut dengan budaya tempatan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang budiman. Selanjutnya, penerangan tentang dapatan bagi objektif kajian yang kedua pula. Melalui analisis data kajian, saya telah dapat menganalisis 6 tema strategi pelaksanaan konsep minda kreativiti peribumi dalam konteks pendidikan. Tema tersebut ialah pertama, memperkasakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, menetapkan komponen 3K iaitu kearifan tempatan, kepandaian tempatan, dan keilmuan tempatan dalam aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Yang ketiga, memupuk penghayatan terhadap sejarah, budaya dan sastra kebangsaan. Yang keempat, memperbanyak aktiviti berfikir secara kritis dan kreatif. Yang kelima, membudayakan amalan inovasi dan keusahawanan. Dan yang keenam, meningkatkan literasi, teknologi maklumat dan komunikasi serta digital. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang budiman. Sebagai rumusannya, hasil daripada kajian ini saya dapat menyimpulkan bahawa minda kreativiti peribumi sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan supaya para pelajar dapat berfikir untuk mencipta sesuatu yang baru melalui proses mengaplikasi, menganalisis dan menilai dengan mengintegrasikan unsur kearifan tempatan, unsur kepandaian tempatan, unsur keilmuan tempatan, dan menyesuaikan hasil ciptaan tersebut dengan budaya. Untuk mencana minda kreativiti peribumi dalam konteks pendidikan di Indonesia, pihak berkepentingan perlu merangka strategi yang bersesuaian selari dengan perkembangan dunia semasa. Tradisi bukan sekadar untuk dipelihara, tetapi perlu dikembangkan. Ambil sebanyak mungkin nilai-nilai yang ada pada tradisi tersebut, kemudian inovasikannya, kembangkannya sesuai dengan peredaran semasa dan masa hadapan. Kalau ada kepuk di ladang, boleh juga tumpang mandi. Diberi Allah umur panjang, boleh kita jumpa nanti. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.